Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya ya Alimu bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam Ibuku Kalsum, Ibu Siti Jumarah, Ibu Nursiah, alhamdulillah, dan juga ibu-ibu lain, alhamdulillah. Syukur ibu-ibu semua, pagi ini kita sambung balik insya-Allah. Rasa macam lama 4 hari tak ada kuliah. InsyaAllah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, hari ini, pagi ini, apa kita punya kelas? Kelas pagi ini adalah perbahasan kalimah-kalimah, perbahasan ilmu sorof melalui kalimah daripada surah Yasin. Okey. Allah Ta'ala, kita sambung ayat berapa hari ini? Waalaikumsalam Ibu Faridah, Ibu Hashimah, Masya Allah. Kita sambung pagi ini ayat 19 ya. Ayat 19 insya-Allah. Makcik saya mute ya, ibu saya ya. Okey. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang semua ya, surah Yasin ayat ke-19. Dah buka dah semua, dah standby. Surah Yasin ayat 19, ibu yang harap-harap dah standby ya. Okey, alhamdulillah ya. Okey. Firman Allah Ta'ala, ini bukan tafsir ibu ya, ini bukan tafsir. Ini kita nak bincangkan kalimah-kalimah sorof daripada surah Yasin. Yang macam saya kata tadi dalam grup, saya kata kita nak bincangkan antaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zabidah, Masya Allah, sihat. Sihat orang tua lah. Ibu, saya ambil dulu ya. Saya accept dulu. Qalu ma'akum zukirtum musrifun ja'a aqsa dan seterusnya. Slow sangat Ibu Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Slow sangat ke Ibu? Ibu lain slow ke? Yang lain slow ke? Jelas tak suara? Agak perlahan. Mungkin lain belum kuat kot. Jelas ya? InsyaAllah. Okey. Dia mungkin dalam 10 minit pertama tu dia agak slow. Lepas tu dia okey dah insyaAllah Ibu ya. Okey. Alhamdulillah. Saya baca ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Shadaqallahul azim. Ibu ayah, kita dah belajar dalam surah peringkat pertama dan juga surah peringkat kedua. Siapa yang sini ada surah peringkat kedua, kita baru belajar mengenai teknik menguasai fi'il madhi ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok pada kalimah qalu dulu. Kita tengok dulu pada kalimah qalu. Kita dah jumpa banyak kali dalam Quran, kita ulang lagi kerana masih ada yang baru belajar kan. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il qala yaqulu. Okey.
qawlan qailun. Sekejap ni saya dulu. Okay. Kemudian qila yuqalu qawlan maqulun. Okey, ibu ayah, ni saya bagi 8 ya, yang dalam kotak 8. Siapa ibu-ibu ayah yang baru mengikuti pengajian Shorof Al-Miftahi peringkat pertama dan intake ke-7 memang tak belajar lagi. Hari ini baru saya bagi audio untuk pelajaran pertama, untuk intake ke-7. Untuk intake yang ke-6 dah sampai pelajaran 11 kalau tak silap saya, dan perbahasan kotak tasrif 8 sepatutnya ibu-ibu ayah yang ikuti pengajian grup intake pertama Shorof Al-Miftahi dah dengar dan dah salin sepatutnya lah, ya. Okey. Jadi ibu-ibu ayah yang memang tidak ada ikuti pengajian, mana ada pengajian Shorof Al-Miftahi ataupun Nahu Al-Miftahi, tak apa, dengar saja. Dengar, dan kalau rasa berminat nak mendalami nanti boleh daftar untuk pengajian. Tapi untuk Shorof Al-Miftahi dah tutup untuk kali ini. Tunggu intake ke-8 insya-Allah. Untuk Nahwu Al-Miftahi peringkat intake kedua dah buka bulan 9 awal kita mula insya-Allah, ya. Jadi saya berikan qala fi'il madhi ma'ruf. Qala, dia seorang lelaki telah berkata. Mudhari'nya yaqulu, mudhari' ma'ruf. Apa itu mudhari' ma'ruf? Kalau nak ibu-ibu nak tahu, belajar Shorof Al-Miftahi peringkat pertama. Maksudnya present tense lah, present tense. Qawlan dia punya root word. Qail isim fa'il, qail. Ibu ayah, kalau qail orang yang berkata. Kemudian ibu ayah, qila fi'il madhi majhul, ya. Qila fi'il madhi majhul, telah dikatakan. Yuqalu sedang ataupun akan dikatakan. Qawlan kata-kata, maqul isim maf'ul yang dikatakan. Siapa yang agak-agak macam dia rasa tak pernah dengar lah apa benda ni, beratlah. Ibu-ibu ayah jangan terus rasa macam tu. Sabar dan akan tahu sikit-sikit insya-Allah. Kerana ibu-ibu yang lain dah mula dalam 2-3 bulan, yang baru join dengar dulu, ya. Jadi ibu ayah tengok, qalu tu daripada mana? Daripada qala. Fi'il madhi past tense. Qala, dia seorang lelaki telah berkata, qala. Kalau mereka berdua berkata, tambah alif di belakang. Jadi qala. Qala, mereka berdua telah berkata. Kalau mereka bilangannya ramai telah berkata, qalu. Ini yang kita jumpa dalam firman Allah Ta'ala ayat 19. Qalu qa'irukum ma'akum. Boleh boleh insya-Allah, ya. Qalu ta'irukum ma'akum. Jadi qalu, mereka telah berkata. Siapa mereka di sini? Kita tengok pada tafsir nanti insya-Allah. Cuma secara ringkas, qalu di sini yang kata adalah para rasul yang diutuskan. Nak tahu tafsirnya, ikuti pengajian tafsir surah Yasin harfiah, ya. Ibu nanti boleh tengok dalam jadual yang diberikan dalam grup live UAK insya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, perbahasan qalu selesai. Qa'irukum kita bincang dalam ilmu nahwu nanti insya-Allah, dalam tafsir. Dalam tafsir nanti insya-Allah. Ma'akum. Waalaikumsalam Ibu Zainab. Ma'akum. Okey Ibu ayah, ma'akum adalah gabungan daripada ma'a. Ma'a digabungkan dengan apa Ibu ayah, ya? Digabungkan dengan kalimah antum. Ma'a saja maksudnya bersama. Ma'a ni terjemahnya bersama. Antum, kamu semua. Macam kita terangkan banyak kali Ibu ayah, kalau dhamirnya huwa, huma, hum, kiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, semuanya ini keadaannya begitu kalau tidak digabungkan apa-apa kalimah sebelumnya. Contoh antum. Kalau antum saja, sebelumnya tidak ada apa-apa kalimah yang digabungkan dengan antum, kita sebut antum. Sekarang ni ada ma'a. Maka ma'a digabungkan dengan antum, antum kena tukar kepada kum. Jadi ma'akum. Kepada ibu-ibu ayah yang ada asas bahasa Arab, saya nak tanya ibu ayah, ya. Nak tanya dulu. Antara ibu ayah yang sedang ikuti pengajian ini, siapa yang pernah belajar dengan betul-betul, ya?
Siapa yang pernah belajar dhamir, 5 jenis dhamir. Dhamir marfu' muttasil, marfu' munfasil, dhamir mansub muttasil, mansub munfasil, dhamir majrur muttasil. Siapa yang pernah belajar ataupun pernah dengar? Komen saya ke apa ke? Kerana kalau ramai, saya nak kongsikan sedikit. Ibu Asimah, okey, Ibu Asimah saya percaya, Ibu Zainab masya-Allah lagi. Ataupun siapa yang tak pernah komen tak pernah. Tak pernah komen tak pernah. Okey, saya tengok beberapa. Siapa yang pernah, siapa yang tak pernah. Oh, Ibu Asimah pun tak pernah ya. Okey. Yang lain-lain pernah ya. Okey, maksudnya ramai juga yang tak pernah. Ramai tak pernah. Jadi saya ringkaskan saja. Mutasil dah. Tapi Ibu Zainab faham tak? Dhamir yang itu okey, bagus Ibu ya. Tapi dhamir majrur, mansub, marfu' Ibu Saidah biasa dengar tak? Munfasil, mutasil tu kita dah pernah belajar dah. Tapi dhamir marfu' tak pernah. Okey, maka tak pernah lah Ibu ya. Ibu ayah, oleh kerana ramai yang tak pernah, jadi saya ringkaskan saja, saya tak nak panjangkan. Kalau ramai pernah, saya akan buat ulang kaki. Tapi kalau ramai tak pernah, saya tak nak beratkan ibu ayah. Cukup ibu ayah yang dah pernah belajar, saya kongsikan. Kalau antum saja, dhamir marfu'. Antum saja ibu ayah kita panggil dhamir marfu' munfasil. Ini ibu tak payah salin. Tak payah salin pun tak apa, dengar saja. Dhamir marfu' munfasil. Tapi kalau dah jadi ada ma'a sebelumnya, ada ma'a dia jadi kum, ada ma'a, kita tak sebut ma'a antum, kita sebut ma'akum. Maka di sini kum itu dhamir juga, tapi kita panggil dhamir majrur muttasil. Kerana ma'a tu jadi mudhaf, kum tu jadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih mesti majrur. Maka ibu ayah, kalau ma'akum, kum tu kita panggil dhamir majrur muttasil. Okey, saya tak nak panjangkan. Cuma yang semua kena tahu, tengok saya buat ibu ayah ya. Tengok saya buat ya. Daripada kotak pertama, huwa, huma, hum. Siapa ibu ayah yang ada nota mustawa 1, cuba buka nota mustawa 1, nota pertama, dhamir munfasil. Siapa ada nota mustawa 1, cuba buka dhamir munfasil, nota pertama. Siapa dah komen dah? Mustawa 1, nota 1. Okey dah ya. Alhamdulillah. Okey, ibu ayah tengok daripada huwa, huma, hum, ya, huma, huna, saya nak gabungkan ma'a. Ma'a itu saya nak gabungkan dengan dhamir-dhamir tadi. Ibu tengok. Ma'a tu saya nak gabungkan dengan dhamir-dhamir tadi. Ma'a dengan huwa. Ma'a digabungkan dengan huwa jadi ma'ahu. Ma'ahu. Ma'a digabungkan dengan huma, ma'ahuma. Ma'a digabungkan dengan hum jadi ma'ahum. Ma'a digabungkan dengan hiya jadi ma'aha. Ma'a digabungkan dengan huma jadi ma'ahuma. Ma'a digabungkan dengan hunna jadi ma'a. Ma'a digabungkan dengan anta jadi ma'aka. Ma'a digabungkan dengan antuma jadi ma'akuma. Ibu Maslina, waalaikumsalam Ibu. Ma'a digabungkan dengan antum jadi ma'akum. Sekarang ni lah ma'akum. Ma'a digabung dengan antum, kotak 9, jadi ma'akum. Ma'a digabungkan dengan anti, kotak 10, jadi ma'aki. Ma'a digabungkan dengan antuma jadi ma'akuma. Ma'a digabungkan dengan antunna jadi ma'akunna. Ini dengar betul-betul, kotak 13. Ma'a digabungkan dengan ana. Jadi apa tu Kak? Jadi ma'i boleh. Ma'i, mim ain ya. Ma'i ataupun ma'aya. Ma'i ataupun ma'aya. Okey. Jadi macam ni. Ma'i begini. Ma'i ataupun ma'i boleh, kadang-kadang dibaca, ada juga dibaca ma'iyya. Tengok keadaan lah. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersama saya. Okey. Ada kadang-kadang dibaca ma'aya. Itu tak apalah, yang penting ada ya. Ya. Kemudian ibu ayah, kalau bersama kami, ma'a digabungkan dengan nahnu, bersama kami, bersama kita, ma'ana. Ma'ana. Apa ma'ana? Bersama kami.
Kan? Okey. Jelas ibu ayah insya-Allah ya. Itu ma'a. Jadi ma'akum kotak keberapa ibu ayah? Ma'an. Okey, Ibu Asimah tanya, kalau ma'an, Ibu Asimah, ma'an begini ya, ma'an. Kalau ma'an ataupun dia ada tanwin ibu ayah ya. Bagus soalan Ibu Asimah. Ya. Soalan Ibu Asimah tadi ma'an. Kan dia ma'an. Okey, macam tu. Dia ma'an. Tapi dia ada tanwin pada ain tu, ma'an. Kalau ma'an maksudnya apa ibu ayah? Ma'an maksudnya bersama-sama. Ma'an maksudnya bersama-sama. Itu ma'an tu bersama-sama. Okey. Jelas ya? Hayya nadhhab ila al-masjid ma'an. Hayya nadhhab ila al-masjid ma'an. Jom kita pergi ke masjid sama-sama. Macam tu. Tapi jangan kita kata terima kasih sama-sama. Orang kata terima kasih, syukran kita pun ma'an. Salah. Syukran jawabnya afwan. Walaupun terjemah kita sama-sama. Di sini ma'an maksudnya sama-sama. Maksudnya jom, together lah, together. Macam tu. Okey. Ibu ayah tadi ma'akum. Ma'akum kotak ke berapa ibu ayah? Dalam ayat ni ma'akum dalam kotak 14, kotak ke berapa? 9, betul. Kotak 9. Ma'akum ya. Ma'a digabungkan dengan antum jadi ma'akum. Okey, jelas. Kita tengok kalimah dzukirtum. Kalimah dzukirtum. Okey, ibu ayah. Dalam bahasa Arab, ya. Okey, dan okey. Kalau kita sebut zakara, kalau fi'il madhinya zakara, ibu kalau zakara berapa huruf ibu? Zakara berapa huruf? Fi'il madhinya zakara 3 huruf, betul. Kalau zakara 3 huruf, maka dia sulasi mujarrad. Dia adalah sulasi mujarrad, 3 huruf semata-mata. Maka bila sulasi mujarrad, fi'il mudhari' mula baris atas, fi'il mudhari' ma'rufnya mula baris atas. Maka zakara yazkuru. Zakara yazkuru, masdarnya zikran. Zikran maksudnya apa? Zikran maksudnya zikir ataupun ingat. Zakara yazkuru maksudnya ingat. Saya ulang balik. Zakara, kaf tu tidak ada sabdu ya. Zakara maksudnya ingat. Tapi boyah, kalau pada huruf kaf kita sabdukan begini, dia jadi zakara. Dia jadi zakara dengan kaf bersabdu. Sekarang ni fi'il madhinya dah jadi berapa huruf ibu ayah? Sekarang ni fi'il madhinya berapa huruf? 4 huruf. Betul. Bila fi'il madhinya 4 huruf, kita punya dia punya fi'il mudhari' mula baris apa? Depan, betul, depan. Jadi boleh tadi zakara, zal baris atas, kaf sabdu, zakara dah jadi 4 huruf. Ibu nampak kaf tu sabdu, maka sabdu tu dikekalkan dalam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya tetap ada sabdu. Cuma bila zakara tadi 4 huruf, zal, kaf tu dah kira double, dan juga ra dah jadi 4 huruf. Fi'il mudhari' mula baris depan, fi'il mudhari'nya yuzakkiru. Zakkara yuzakkiru. Fa'ala yufa'ilu. Maka ibu ayah, ini bab apa ni? Apa nama bab ni? Apa nama babnya ibu ayah? Zakkara yuzakkiru, fa'ala yufa'ilu. Apakah nama bab surahnya? Ibu Hashimah betul, bab taf'il. Ibu Maslina betul, bab taf'il ya. Masya Allah. Bab taf'il. Maka kalau zakkara yuzakkiru, bagaimana masdarnya ibu ayah? Zakkara yuzakkiru, bagaimana masdarnya? Ibu tulis dalam Arab boleh? Kalau boleh dalam Arab saya nak tengok kefahaman ibu ejaan macam mana. Kalau dalam Rumi ibu pastikan ejaan tu betul. Kalau boleh dalam Arab lagi bagus, lagi tepat. Cuba try. Zakkara yuzakkiru, bagaimana masdarnya ibu? Saya nak tengok masdarnya ibu tulis macam mana. Seorang ibu.
Ibu Fairuz, betul. Okay, Ibu Fairuz dah tuliskan, betul. Tazkiran. Tazkiran. Maka ibu ayah, apa dia zakara? Zakara maksudnya memperingatkan. Tadi zakara ingat. Tapi kalau kita sabdukan dia zakara maksudnya memperingatkan. Memperingatkan. Okey, telah memperingatkan ataupun memberi peringatan. Kalau yuzakiru sedang ataupun akan memberi peringatan. Jadi masdarnya boleh tazkiran boleh ataupun satu lagi yang kita biasa dengar tazkirah pun boleh. Tazkirah pun boleh jadi masdarnya. Tazkiran boleh, tazkirah pun boleh. Boleh buat ya. Itu tazkirah, bukan yang tazkirah. Anzara ibu. No, ibu. Oh, maksudnya anzara. Anzara pun memberi peringatan ibu. Nah, ibu dah masuk lain dah. Tapi tak apa, saya faham. Ibu Rusyati punya soalan. Ustaz, zakara tu memberi peringatan. Anzara pun memberi peringatan juga. Ibu itu kepelbagaian bahasa. Contoh kita kata, hang duduk Ustaz? Duduk. Betul apa lagi kata? Apa selain duduk apa? Duduk. Apa lagi duduk dalam bahasa Melayu? Apa duduk lagi? Duduk je lah kalau bangun. Hang bangun Ustaz? Hang bangkit Ustaz? Bangun pun dia. Bangkit pun dia. Berdiri pun dia. Benda sama je. Makan pun makan. Melatak pun makan. Menteka darah pun makan. Santap pun makan. Apa lagi makan? Soru pun makan. Contohlah macam tu ibu ya. Satu benda tapi banyak kalimah. Maka dalam bahasa Arab memberi peringatan, zakara pun memberi peringatan, anzara pun memberi peringatan. Cuma kalau anzara ni lebih pada memberi peringatan tentang azab, tentang benda-benda yang menakutkan, azab, seksa dan sebagainya. Itu kita guna anzara. Boleh ibu? Kalau zakara memberi peringatan, ingatkan orang pada Allah. Itu zakara. Bagus soalan Ibu Rusyati ya, masya-Allah. Okey. Jadi ibu ya, zakara yuzakiru, masdarnya tazkiran boleh, tazkirah pun boleh. Jadi kalau kalau yang memberi peringatan, orang yang memberi peringatan apa dia? Muzakkir. Muzakkir begini. Jadi kaf tu sabdu ya. Muzakkir, orang yang memberi peringatan. Biasa tak dengan nama muzakkir. Muzakkir maksudnya orang yang memberi peringatan. Bagus nama. Ini juga adalah nama Nabi SAW. Kalau munzir, itu daripada anzara ibu Surya ya. Kalau anzara, dia punya isim fa'il munzir. Tapi kalau zakkara, bab taf'il, isim fa'ilnya muzakkir, mufa'il. Masya Allah. Ibu kemudian, itu fi'il madhi ma'ruf, zakkara. Kita dah belajar sebelum ni ibu ayah. Dah belajar dah sebelum ni. Okey. Kalau fi'il madhi, nampak saya bagi balik tanpa baris saya bagi tanpa baris. Zal, kaf, sabdu, ra. Macam tadi. Tanpa baris. Sekarang ni kita nak ingat ibu ayah teknik ataupun kaedah bagaimana nak buat fi'il madhi majhul. Saya ada terangkan mustawa 1 ilmu saraf peringkat pertama. Ilmu saraf peringkat pertama dalam pelajaran yang belakang-belakang, ya. Intake ke-6 belum belajar. Intake ke-5 ke bawah sampai 1 semua dah habis dah. Ibu ayah, untuk buat fi'il madhi majhul, langkah pertama apa? Huruf pertama tukar baris apa? Huruf pertama tukar baris apa? Huruf zal tu tukar baris apa? Tadi zakara baris atas. Okey, tukar baris depan. Maka daripada zakara jadi zuk, jadi zuk, zak jadi zuk. Tadi zakara dia telah memberi peringatan. Tapi kalau dia telah diberi peringatan, diberi bukan memberi, diberi jadi pasif, diberi peringatan, maka langkah pertama zal tu baris depan. Jadi daripada zak jadi zuk. Okay. Kemudian huruf sebelum akhir. Dalam zal kafra tadi, huruf sebelum akhir adalah huruf ra. Huruf sebelum akhir untuk fi'il madhi majhul ditukar kepada baris bawah. Jadi zakkara. Maka di sini untuk jadikan maknanya telah diberi peringatan, huruf pertama tukar baris depan dan huruf second last tukar baris bawah. Maka jadi zukkira. Okey ibu ayah, zukkira dia telah diberi peringatan, telah diperingatkan. Boleh terjemah telah diperingatkan, telah diberi peringatan begitu.
Ibu ayah, kita ulang balik tadi. Antum kotak berapa antum? Antum kotak 9 kan? Antum kotak 9. Dan kita tahu zukira tadi fi'il madhi, cuma namanya fi'il madhi majhul. Ibu ayah buka rumus fi'il madhi nota 14, mustawa 1 buka nota 14, rumus fi'il madhi dan tengok kotak 9. Soalan saya tambah apa di belakang? Jangan ibu bagi fi'il tu. Soalan saya apa yang ditambah di belakang dalam nota 14, nota 14 kotak 9. Tum, betul Ibu Maimunah ya? Tum. Ibu Maimunah dah guna nama betul dah. Dah tak guna nama anak ke nama Izzat. Sebab saya cap. Okey Ibu. Jadi Ibu ayah yang dirahmati Allah, dalam rumus fi'il madhi mustawa 1 nota 14 tu saya berikan tum kan. Jadi tadi zukira bila digabungkan dengan tum jadi zukirtum. Maka Ibu ayah zukirtum adalah fi'il madhi majhul kotak yang ke-9. Mesti dimulakan terjemahnya dengan di. Pasal apa dia majhul? Majhul ni kita tak disebutkan siapa yang buat. Contoh ya, Rasul memberi peringatan kepada umat. Rasul memberi peringatan kepada umat. Siapa yang memberi peringatan? Rasul. Jadi kalau saya nak mulakan dengan umat memberi peringatan ke umat diberi peringatan? Saya tak nak sebut Rasul, saya sebut umat saja. Tapi umat memberi peringatan ke diberi peringatan? Mula dengan di. Maknanya ibu, bila mula dengan di, itu fi'il majhul lah, fi'il madhi majhul. Ibu-ibu tengok terjemah ibu ayah sekarang. Apa terjemah ibu ayah zukirtum? Dalam Quran terjemah ibu ayah, apa terjemah zukirtum? Nampak? Kamu diberi peringatan Ibu ayah. Nampak ya? Ibu Asimah, terima kasih. Diberi peringatan. Ibu lain sama kan? Nampak tak? Semuanya mula dengan di. Beza ya? Ingat dengan memberi peringatan. Tak sama. Ataupun diingat ataupun diberi peringatan. Tak sama. Tak sama. Allah Ta'ala diingat ke diberi peringatan? Allah Ta'ala itu diingat ke diberi peringatan? Betul Ibu Siti, Masya Allah. Ibu-ibu semua, Allah Ta'ala diingat ke diberi peringatan? Jadi ibu, kalau Allah Ta'ala, ibu-ibu, soalan saya, Allah Ta'ala tu diingat ke ataupun diberi peringatan kepada Allah? Diingatlah Allah Ta'ala itu kita ingat. Allah Ta'ala itu dia diingat oleh kita. Dizikirkan oleh kita. Kan? Diingati oleh kita. Tapi, adakah Allah Ta'ala itu diberikan peringatan? Wal'ayazubillah, apa nak beri peringatan kepada Allah Ta'ala pula? Kita yang diberikan peringatan. Jelas? Beza dengan ingat dengan memberi peringatan. Beza. Okey, jadi ibu ayah zukirtum fi'il apa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Zukirtum fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Madhi mudhari' dulu. Madhi ke mudhari' ibu ayah? Ibu Maimunah macam mana boleh mudhari' pula ibu? Madhi. Okey, fi'il madhi pula ma'ruf ke majhul? Ibu, fi'il madhi ma'ruf ke majhul? Zukirtum. Majhul, betul. Fi'il madhi majhul. Kotak ke berapa ibu? Zukirtum. Kotak ke berapa? Kotak tasrif 14, kotak 9. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah ya. Kemudian ibu ayah, habis. Zukirtum. Bal antum qawmun musrifun. Qawmun musrifun. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab kita ada fi'il madhinya asrafa. Asrafa. Okay. Ibu ayah, saya nak tanya ibu ayah, asrafa tu, asrafa berapa huruf tu ibu ayah? 4 huruf kan? Bila 4 huruf, fi'il madhinya 4 huruf, maka fi'il mudhari' mula baris depan. Ibu ayah terus bagi pada saya bagaimanakah fi'il mudhari' untuk asrafa. Tulis dalam rumi tak apa, tulis dalam rumi je. Dalam rumi je kerana baris sekarang takut susah nak tulis baris. Rumi je. Bagaimana mudhari' untuk asrafa? Betul Ibu Latifah, Ibu Asimah, Ibu Maslina, Ibu Hashimah, Ibu Maimunah, betul semuanya yusrifu. Yusrifu. Saya suka kalau rumi tulis macam Ibu Hashimah, jarakkan. Yusrifu.
Fu supaya jelas ya. Macam Ibu Hashimah bagus. Yusrifu begitu ya. Okey, bagus. Ibu Ibrahim pun betulnya yusrifu, masya-Allah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, yusrifu, asrafa yusrifu, af'ala yuf'ilu. Apa ni Ibu? Asrafa yusrifu sama timbangannya, sama wazannya dengan af'ala yuf'ilu. Maka apa nama babnya? Apa nama babnya dalam ilmu suraf Ibu ayah? If'al begitu Ibu Hashimah, betul. If'al, betul ya, Kak Asriza, alhamdulillah. Bab if'al. Ibu ayah, maka kalau masdar asrafa yusrifu, bagaimana masdarnya? Tulis masdarnya Ibu. Dengan sempurna ya, madhi mudhari' masdar. Pastikan masdar itu sebut dengan betul. Asrafa yusrifu, bagaimana masdarnya? Ibu Asimah salah, itu bukan masdar Ibu. Ni bab if'al ni. Soalan saya masdarnya Ibu Asimah. Macam Ibu Asimah, israfan. Tak apa Ibu Asimah, tak apa, belajar. Tak apa. Kalau kita belajar Ibu, kalau salah pun dapat pahala. Kita niat nak belajar, salah pun Allah bagi pahala. Bahkan Allah gembira tengok kita sungguh-sungguh nak belajar Quran, Masya Allah. Walaupun salah tak ada masalah. Dia jadi masalah Ibu bila kita ni ego. Sesiapa dalam belajar ni Ibu, jangan seorang pun jangan ada sifat ego. Ego tak payah jawab lah, poyo lah jawab semua ni, aku dengar tengok saja. Tak nak macam tu. Kita semua kena rendahkan diri. Ya. Dan kalau sesiapa jawab, bahkan kalau orang tu banyak menjawab, yang tak jawab ni kena rasa jealous lah. Aku tak jawab, orang tu jawab bagus, Masya Allah, walaupun salah pun, tapi dia jawab juga. Kan? Kita apa? Betul Kak Azliza, israfan. Israfan begitu ya. Ejaan Kak Azliza, israfan. Okey Ibu ayah. Israfan. Ibu ayah ada orang nama Ashraf. Ashraf. Ramai ke orang nama Ashraf? Ni Ashraf. Ashraf ke Ashraf? Ibu-ibu kalau nak bagi nama, sebut betul-betul. Kalau shin, Ashraf. Kalau Ashraf maksudnya memuliakan. Ashraf memuliakan ataupun paling mulia. Ashraf. Tapi kalau asrafa, fi'il madhinya asrafa begini, asraf melampaui batas. Melampaui batas ataupun berlebih-lebihan. Jadi asrafa melampaui batas ataupun berlebih-lebihan. Jadi kalau isim fa'ilnya kita ambil daripada, kalau macam saya kata pada ibu ayah, isim fa'il untuk yang 4 huruf ke atas, 4, 5, 6 huruf, maka isim fa'ilnya diambil daripada fi'il mudhari'. Maka tadi fi'il mudhari'nya yusrifu kan? Fi'il mudhari'nya yusrifu begini. Apa kita buat? Mula-mula kita tukar huruf yang paling depan, tukar pada huruf mim. Jadi apa? Jadi musrifu. Tukar pada mim dulu. Musrifu. Yusrifu jadi musrifu. Jangan letak tanwin dulu. Sekarang baru. Kita dah tukar pada isim. Nama pun isim. Isim fa'il. Namanya isim fa'il. Tapi betulnya isim tu. Bila isim, kalau tak ada alif lam, biasanya dia ada tanwin. Kalau tak ada alif lam, secara asasnya ada tanwin. Maka nak sebut musrifu ke musrifun. Maka kita sebut ibu musrifun. Jadi kalau seorang musrifun. Apa dia musrifun? Orang yang berlebih-lebihan ataupun melampaui batas. Seorang musrifun yang melampaui batas. Seorang musrifun. Kalau 2 orang, musrifani. Kalau orang, jangan silap tulis. Musrifani. Okey, kalau ramai, jamak musrifuna. Musrifuna begitu. Musrifuna dengan waw nun. Ibu ayah kita ada belajar nahwu sebelum ni. Siapa-siapa yang ada belajar nahwu al-miftahi dengan saya, cuba tulis balik musrifun apa nama jamaknya ibu ayah? Musrifuna apa nama jamak ni? Dengan tambah waw nun ni apa nama jamak? Jamak muzakkar salim, betul ya ibu ayah, jamak muzakkar salim, musrifun. Sekarang ni ibu ayah tengok. Terjemah ibu ayah apa dia? Terjemah musrifun, sama terjemahnya melampaui batas, berlebih-lebihan. Apa terjemah musrifun dalam Quran? Terjemah ibu ayah musrifun.
Nampak? Musrifun orang yang melampaui batas. Boleh nampak kan? Orang yang melampaui batas. Berlebih-lebihan boleh, melampaui batas boleh. Siapa dia orang melampaui batas ni? Tu nanti kita belajar dalam tafsir. Cara ringkasnya, yang melampaui batas dalam ayat 19 adalah puak-puak ataupun orang-orang Antakiyah yang mengunggut untuk bunuh para rasul yang diutuskan kepada mereka oleh Nabi Isa AS. Terus ayat yang ke-20. Okey. Boleh buat ya. Ayat yang ke-20. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah, ya. Kita tengok pada kalimah aqsa. Sekejap ya. Nak confirmkan. Okey. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia sebenarnya maksud aqsa ni? Aqsa ni apa maksudnya? Okey. Aqsa ni maksudnya paling hujung. Paling hujung. Aqsa ni paling. Dia atas timbangan af'al. Af'alu. Aqsa. Asalnya aqsayu. Payah nak sebut, jadi aqsa saja. Okey, ibu ayah, bila kita kata aqsa ni, apa kalimah aqsa yang biasa kita jumpa, ibu? Kalimah aqsa yang biasa kita jumpa apa dia? Masjidil Aqsa, betul ibu, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Okay. Al-masjidil aqsa, soalannya ibu ya, kenapa namanya Masjid Aqsa? Kenapa diberikan nama Masjid Aqsa? Kenapa? Cuba ibu relatekan dengan makna paling jauh tadi ataupun hujung. Kenapa namanya Masjid Aqsa? Apa kena mengena dengan makna hujung tu? Okey. Ada sesiapa pernah dengar tafsiran dia ke? Tak ada ibu ya? Okey, tak apa. Ibu ya, kenapa dipanggil Al-Masjid Al-Aqsa? Masjid Aqsa ni maksudnya paling hujung, paling jauh, paling hujung. Soalan saya, adakah Masjid Aqsa ni masjid paling hujung dekat dunia ni? Soalan saya. Ibu ya, kata masjid paling hujung, adakah Masjid Aqsa masjid paling jauh kat dunia ni? Cuba ibu jawab. Adakah Masjid Aqsa masjid paling jauh? Tak ibu kan, mungkin hujung-hujung dunia sana ada masjid lagi jauh. Tapi kenapa dipanggil Al-Masjidil Aqsa? Jawapannya kerana di antara 3 masjid yang utama, Al-Masjidil Haram, kemudian Al-Masjid An-Nabawi, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Antara 3 ini, Masjid Haram dengan Masjid Nabawi tak jauh sangat, dalam 400 lebih kilometer. Tapi Masjid Haram dengan Masjid Al-Aqsa jauh sangat. Itu antara 3 masjid yang paling hujung adalah paling hujung di antara Masjid Haram adalah Masjid Al-Aqsa, bukan Masjid Nabawi. Maka dipanggil masjid ni paling Masjid Al-Aqsa ni dipanggil Masjid Al-Aqsa kerana dia paling jauh daripada Masjid Al-Haram berbanding Masjid Nabawi. Perbandingan di antara 3 masjid tadi, Masjid Haram jauh, Masjid Al-Aqsa adalah paling jauh berbanding dengan Masjid Nabawi, dinisbahkan dengan Masjid Al-Haram, Al-Masjid Al-Haram. Jalan ibu ya. Maka dipanggil Al-Masjid Al-Aqsa. Di kat sini min Aqsa Al-Madinah, Aqsa maksudnya hujung, paling hujung. Bukan hujung saja tapi paling hujung. Ibu yang kalau paling hujung, contoh satu kampung kan, kalau kita kata paling hujung ataupun yang paling hujung ataupun paling depan lah, paling hujung.
Kalau tengah-tengah, paling hujungnya mungkin paling depan, mungkin paling belakang. Tapi dia paling berada di betul-betul di sepadan. Kalau biasanya kalau di sepadan ni boy ya, ada apa? Di sempadan tempat ada apa biasanya? Di sepadan sesuatu kampung ada apa? Kalau ibu ayah balik kampung Felda mana-mana, biasa dekat sepadan tu apa dia buat? Kita nak tahu itu sepadan, pintu masuk kampung ataupun keluar. Tanda tu dengan apa ibu Asimah? Tanda tu dengan apa yang dia buat? Checkpoint, pagar, batu tanda. Okey. Pulang lagi batu tanda boleh, pagar boleh. Biasanya dengan apa? Dengan pintu gerbang kan? Pintu gerbang. Bisa tak masuk kampung ada pintu gerbang? Selamat datang ke Felda. Felda apa? Sungai Tengi contohnya. Felda Soeharto kan? Biasa ibu kan? Tu selamat datang itu pintu gerbang. Pintu gerbang ni biasanya di Aqsal Qaryah ataupun Aqsal Madinah, di penghujung ataupun di sepadan tu. Jadi ibu ya, Aqsa maksudnya penghujung ataupun sepadan, dia paling. Kalau kabir besar, paling besar akbar. Saghir kecil, paling kecil asghar. Karim mulia, lebih mulia akram. Hasan baik, lebih baik ahsan. Fadilah kelebihan, lebih berkelebihan afdal. Maka Aqsa lebih jauh, tapi dia punya dekat tu saya lupa, tak pasti apa dalam bahasa Arab. Tapi Aqsa ni dia isim tafdil namanya, lebih. Okey. Aqsa ibu ayahnya boleh ya insya-Allah. Aqsa. Okey ibu ayah. Jelas ya? Aqsal Madinah. Aqsal Madinah. Okey. Tengok pula kalimah Madinah. Kenapa dipanggil Madinah? Ini penting ni. Kalimah, kita tengok kalimah Madinah ibu ayah. Ibu ayah pada kalimah Al-Madinah, agak-agak ibu ayah. Al-Madinah ni apa 3 huruf utamanya? Apa 3 huruf utama pada Al-Madinah ibu ayah? Cuba jawab. Madana ibu. Ibu Latifah. Tak, huruf. Mana ada huruf ma ibu? Cuba ibu tu balik. Betulkan balik. Macam tu. Mim dan nun. Sebenarnya Ibu Latifah nak sebutkan mim dan nun. Tapi dah biasa. Macam mana murid saya lah. Dia dah biasa sebut madana. Tak apa. Tapi ibu faham tu. InsyaAllah kan. Ibu silap. Mim dan nun ibu ayah. Mim dan nun. Okey. Sekejap ya. Sekejap ibu ayah. Okey. Ibu ayah, kalau ada mim dal nun, biasanya ada makna maju sikit. Saya nak tanya ibu ayah, biasanya bank dibuka kat kampung-kampung ibu ayah kan? Biasa dalam kampung, ada kan bank besar. Ada satu bank besar kat kampung, dia ada mesin ATM kat kampung. Biasa ibu kan? Dekat kampung kan ada petrol pump yang besar. Kat kampung pun ada hotel-hotel 3 bintang. Ada tak kat kampung ibu ayah? Kampung banyak rumah-rumah kampung. Ada kan? Ibu Asimah tak ada, betul ke tak ada? Ibu lain ada ke? Ibu lain ada tak? Dekat kampung, ada tak semua tu? Saya cakap tadi, ibu ayah yang lain ke takut nak jawab? Ibu Latifah, kat Ibu Latifah, ibu kampung mana yang ada hotel, yang ada dia kan kawasan kampung, dia ada bank. Dia ada bank kat kawasan kampung. Bukan ATM saja. Ada bank. Bangunan ada lot bank. Tapi kat kampung. Jarang ibu yang biasanya kat kampung ke kat bandar. Ibu biasanya kalau maju sikit kawasan ni. Kawasan tu maju bila ada mall, mall, shopping mall, bandar ibu lah. Bandar lah tengah kat kampung. Kan? Mestilah kat bandar. Kampung tak ada ibu kan? Jaranglah kampung ada. Kampung, Masya Allah, kampung Sungai Kerayung dekat kawasan Setinggan, tapi ada mall dekat situ. Kat bandar lah ibu kan? Kat bandar. Okey ibu, apa dia bandar dalam bahasa Arab? Apa dia bandar dalam bahasa Arab ibu? Bandar dalam bahasa Arab Al-Madinah. Dalam bahasa Arab, bandar adalah Al-Madinah. Maka di bandar biasanya dia lebih maju daripada kampung.
bandar lebih maju daripada kampung. Bandar ni macam pekan. Pekan lebih besar lagi bandar. Ibu ayah yang dirahmati Allah, bandar ya. Jadi antara sifat bandar ni, bandar sifatnya dia lebih maju. Maka ibu ada makna maju. Pada Al-Madinah, bandar ada makna maju. Maka ibu ayah zaman dulu ataupun sekarang pun tak apa, lebih kita faham kalau kita zaman dulu lah. Kalau zaman dulu masyarakat itu sudah ada teknologi yang asas-asas yang tak ada pada tempat lain. Jadi teknologi untuk buat macam-macam perkara, macam-macam benda, keluarkan macam-macam binaan yang hebat-hebat. Kita panggil masyarakat yang berapa? Yang berapa ibu? Masyarakat apa? Ada lawannya kuno. Ni masyarakat apa ni? Bertamadun. Nampak tak? Tamadun tu ada tak mim dal nun? Tamadun tu ibu sebenarnya ejaan dia dia masdar daripada tamaddana. Macam ni. Dia tamaddana. Fi'il madinya tamaddana. Mudhari' yatamaddanu. Masdarnya tamaddunan. Bab tafa'ul. Kita belajar surah peringkat kedua ni. InsyaAllah. Ya. Tamaddun sebenarnya ada double dal. Double D. Tamaddun begitu. Kenapa nama tamaddun? Masyarakat ataupun negara yang bertamadun. Masyarakat yang bertamadun. Kenapa? Kerana mereka telah maju berbanding dengan Arab Jahiliyah dulu. Arab Jahiliyah ketika mana Nabi dibangkitkan, mereka tidak bertamadun. Bayangkan ibu ayah Arab Jahiliyah dulu apa dia orang buat? Minum arak pun daripada tengkorak manusia. Mereka ni kalau perempuan ni dipandang hina sehina-hinanya hanya untuk lepaskan nafsu saja. Maaf ibu ayah ya. Zaman Arab Jahiliyah, orang perempuan hanya untuk kebanyakan mereka hanya untuk melampiaskan nafsu saja. Ya. Moden, Ibu Suria. Moden pun ambil daripada bahasa Arab sebenarnya. Moden pun ambil daripada bahasa Arab. Betul Ibu Suria, terbaik. Betul. Moden pun ambil bahasa Arab sebenarnya. Okey. Ibu ayah, tengok lagi saya sebut ya. Okey. Dulu PM kita, Pak Lah nak wujudkan masyarakat apa? Masyarakat apa ibu? Apa nama istilahnya masyarakat apa? Itu Islam Hadari, ini masyarakat Madani. Saya bukan cerita politik ni. Ya. Ni Madani. Apa maksud Madani? Madani itu memang masyarakat yang maju. Madani. Yang maju pemikirannya, maju ekonominya dan sebagainya. Itu masyarakat Madani yang bertamadun. Jelas ya semua? Jadi kenapa dia panggil Al-Madinah? Al-Madinah maksudnya bandar. Dalam bahasa istilahnya bandar lah. Kita tak merujuk pada yang Ibu Rusiti ya. Nanti saya jawab. Kita tak merujuk kepada Madinah dalam ayat ini saja. Secara umumnya Madinah maksudnya bandar. Okey. Masuk pada Ibu Rusiti punya. Ibu-ibu dengar betul-betul. Kalau kita nak sebut Madinah, kota Nabi tu, dalam bahasa Arab tak boleh sebut Madinah. Sahaja tanpa alif lam. Dia kena sebut Al-Madinah, Al-Munawwarah. Sebut Madinah saja tak boleh. Tapi kalau Mekah memang tak ada alif lam. Mekah dah memang, Mekah tu nama tempat khusus, Mekah. Tak payah sebut Al-Makkah, salah. Tapi kalau Madinah secara umum bandar. Tapi kalau Al-Madinah, Al-Munawwarah, satu saja, Madinah Nabi SAW, bandar Nabi. Jadi ibu, pertama sekali untuk sebut Al-Madinah dalam konteks bandar Nabi kena ada alif lam. Apa tu Ustaz dalam ayat ni? Al-Madinah tadi dalam ayat ni bukan bandar Nabi ke? Tu ada alif lam. Konteks ayat ni Al-Madinah, kota Antakya, bandar Antakya. Dan tak ada pun tulis Al-Munawwarah dalam ayat ni. Al-Madinah saja. Cuma ibu ayah bila kita sebut Al-Madinah, Al-Munawwarah dalam fikiran kita, apa dia? Kota Nabi SAW. Jadi, apa nama Madinah sebelum hijrahnya Nabi? Apa nama Madinah ibu ayah sebelum hijrahnya Nabi? Yathrib, betul Ibu Siti. Yathrib. Yathrib ni bahasa Arab ni ibu. Yathrib ni maksudnya tempat yang tak elok. Yathrib ni maksudnya tempat yang tak elok, tempat yang Yathrib ni maksudnya negatif. Yathrib ni maksudnya negatif. Bila Nabi hijrah, maka Yathrib telah ditukar nama kepada Al-Madinah. Al-Madinah maksudnya kota. Kota.
Bukan saja kota, di situ Nabi wujudkan pusat pentadbiran dan sebagainya. Bahkan Al-Munawwarah, yang tadinya Yasrib maknanya buruk, maknanya negatif. Jadi kota bandar Al-Munawwarah daripada nur. Nur apa? Nur cahaya. Kenapa nur tu cahaya ibu? Al-Munawwarah daripada fi'il madinya nawwara. Nawwara saya tulis ya. Nawwara bab fa'ala. Nawwara telah memberikan cahaya. Yunawwiru sedang ataupun akan memberikan cahaya. Tanwir, biasa dengarkan nama Tanwir, Madrasah Tanwiriyah kat Johor tu. Tanwir. Tanwir, tanwiran memberikan cahaya, pencahayaan ataupun mencahayakan. Orang yang memberikan cahaya munawwir. Yang memberikan cahaya munawwir, yang mencahayakan tempat tu munawwir. Kalau fi'il madhi majhul nuwira, waw sabdu, nuwira telah dicahayakan. Mudhari'nya yunawwaru, sedang ataupun akan dicahayakan. Masdarnya tanwiran macam tadi sama. Isim maf'ulnya munawwar, munawwarun, munawwarun, munawwar maksudnya yang diberikan cahaya. Oleh kerana Al-Madinah adalah muannas, maka Al-Munawwar pun dijadikan muannas juga Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah, mausuf dan sifat. Ada terjemah yang, kota yang bercahaya, kota yang dicahayai ataupun kota yang bercahaya. Al-Madinah bandar ataupun kota, Al-Munawwarah yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Dari mana datangnya cahaya itu ibu ayah? Daripada Nabi SAW. Kerana baginda itu adalah cahaya yang menerangi alam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama. Bulan purnama kan cahaya terang-terang, yang menerangi. Min saniyatil wada'i, daripada tempat yang bernama Saniyatil Wada'. Wajib syukru alaina, wajiblah kita bersyukur. Ma da'a lillahi da'i, selagi mana Nabi ini menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, Nabi itu cahaya, maka dipanggil Al-Madinah Al-Munawwarah. Jelas ibu ayah semua insya-Allah? Tak apa. Kita terus masuk pada pertanyaan yas'a. Sama-sama ibu Rusyati. Yas'a fi'il madhinya nilas ya. Nanti minggu depan sambung lagi insya-Allah. Okey. Sa'a mudhari'nya yas'a, nilas ni. Okey. Sa'a yas'a. Okey ibu ayah. Yas'a ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Confirm lah dia fi'il mudhari', dan tulis pun sa'a yas'a begitu. Okey. Masdarnya sa'yan, masdarnya sa'yan. Ibu-ibu kat mana ibu ayah biasa dengar kalimah sa'yan atau sa'i ni? Kat mana? Mestilah kau masuk umrah haji ibu ayah kan? Apalah soalan saya. Masuk umrah haji, masuk umrah kan, kita buat sa'i. Masuk umrah lah ibu. Ibu Hashimah lebih tepat masuk umrahnya, kita buat sa'i. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, masa sa'i itu, kenapa namanya sa'i ibu ayah? Kenapa namanya sa'i? Kerana datang daripada perbuatan ibunda kita Siti Hajar alaihissalam, yang buat apa daripada Safa Marwah ibu? Lari laju ibu, lari laju macam pecut tu ke? Lari anak, kena tambah lari anak. Kan? Ada nasyid Safa Marwah. Safa dan Marwah kisah bermula, Siti Hajar berhati mulia, taatkan Allah jua suaminya, walaupun hidup penuh derita. Safa dan Marwah. Maka Siti Hajar buat apa? Berlari-lari anak untuk cari air kan.
Nak tengok Safa ke Marwah tu jaraknya antara Safa Marwah dalam 350 meter jauh. Kan? Ibu ayah kalau pusing-pusing balik 7 kali tu boleh berapa kilometer juga tu kan. Itu perbuatan dipanggil sa'i, berlari anak. Jadi kalau kita faham, rajulun yas'a, telah datang daripada hujung kampung seorang lelaki yas'a yang dalam keadaan berlari anak. Bukan lari pecut, lari anak. Ibu ayah, yas'a ni juga dalam konteks ayat ataupun di tempat lain di luar ayat ini, yas'a boleh terjemah bersungguh-sungguh. Boleh terjemah dia bersungguh-sungguh. Macam itulah. Ya. Boleh ibu ayah insyaAllah setakat ini. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, insyaallah kalimah ittabi'u dan kalimah al-mursalin kita bincang pada minggu depan. Sebelum masuk ayat yang ke-21, ibu-ibu ingatkan saya yang saya belum bincang kalimah ittabi'u dan juga al-mursalin pada hujung ayat 20. Boleh ibu insyaAllah. Okey ibu, pelajaran hari ni faham tak? Boleh faham tak pelajaran hari ni insyaAllah? Boleh ya ibu Asimah, ibu-ibu lain boleh faham ke insyaAllah? Okey. Siapa yang siapa yang baru tahu? Siapa yang baru tahu? Kita tanamkan tadi fokus pada kalimah Madinah tadi. Siapa yang baru tahu kenapa Al-Madinah tu mesti ada alif lam? Ada tak yang baru tahu Al-Madinah mesti ada alif lam? Pasal ramai orang sebut Madinah kan, tapi kita bahasa Melayu sebut Madinah saja. Tapi kalau Arab kena sebut Al-Madinah. Kalau Melayu sebut Madinah cukup. Betul masya-Allah ibu ya. Alhamdulillah masya-Allah. Okay, setakat itu saja ibu ayah untuk pagi ini. Alhamdulillah. Sama-sama ibu, masya-Allah tabarakallah. Terima kasih banyak ibu-ibu ayah semua ya. Untuk makluman ibu ayah semua, memang banyak sekali pengajian-pengajian yang belum ditaja, tapi saya akan teruskan pengajian macam biasa insya-Allah ibu ayah. Siapa yang nak rebut banyak kelas-kelas yang belum ditaja ni, boleh mesej saya WhatsApp personal lah insya-Allah ya. Ini tak wajib ya ibu ayah, tak wajib. Siapa yang ada kelebihan rezeki saja. Kalau tak ada, jangan paksa diri insya-Allah ya. Yang ada kelebihan. Belajar macam biasa, tak ada masalah insya-Allah. Okey, wa yaqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama ibu afwan dan wa iyyak insyaallah. Amin. Nama-nama yang kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu semua.